الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقل أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الوافي، بسم الله رب السماوات والأرض، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الحمد لله رب العالمين الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang saya hormati pengurusi dan asisten kuasa Surau KKR, muslimin muslimat yang rahmat sekalian, alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran pada Allah SWT diberi kesihatan yang baik kepada kita pada hari ini, dapat sama-sama hadir dalam majlis ilmu. Moga-moga dapat kita menambah baik ilmu yang kita sedia ada dalam usaha menjadi orang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Baik, hari ini kita nak bincangkan yang berkaitan dengan isu fiqah halal haram, iaitu tajuk menyegerakan, iaitu dalam melakukan ibadah. Kita tengok dari segi hukum. Kenapa disarankan dalam Al-Quran, dalam hadis, ulama-ulama menyarankan kita itu untuk kita jangan tangguh. Jangan tangguh. Jangan tangguh itu kita menyebabkan kita jadi lalai. Contoh dia. Sebab itu asal, kalau kita lihat asal ibadah ini adalah satu perkara yang mana bila sebut ibadah saja, satu benda yang segera, maknanya yang kena lakukan. Sebab apa? Kalau kita tak buat, kita tak lakukan, dia tak jadi ibadah lah. Sebab belum lagi kita buat. Itu maksud dia. Jadi maknanya kena buat. Iaitu satu perbuatan. Bila sebut ibadah adalah sesuatu yang dikatakan perbuatan. Ataupun kita melaksanakan dia. Itu maksud. Jadi sebab itu kita perlu sedar bahawa waktu, detik-detik waktu, detik-detik masa yang Allah berikan kepada kita ini di dunia ini, maka tak ada dia punya penentu dia bila tiba dan keadaan mana, iaitu kita nak dijemput oleh Allah Subhanahu Taala. Maka sampai endingnya masa kita ini sebagai contohnya. Sama ada sesuatu perkara yang mana amalan ketaatan ataupun amalan yang sia-sia yang kita lakukan dalam masa yang Allah beri pada kita. Jadi sebab itulah dalam dua perkara, iaitu sama ada amalan ataupun kita mensia-siakan diri kita itu, maka Allah bagi maka itulah penentu kepada kita sama ada kita ni fokus ataupun tidak fokus kepada diri kita sendiri, kepada sifat-sifat yang ada pada diri kita, terutama akhlak kita lah, akhlak sebagaimana orang Islam ni, itu dia sebagai kita sepatutnya dalam perjalanan menuju akhirat. Dunia ini adalah disebut dalam perjalanan, satu perjalanan kita, transit kita dunia ni daripada alam rahim, maka kita lahir ke satu alam, iaitu alam dunia. Kemudian barulah kita pergi ke alam barzakh, kemudian last sekali alam akhirat sebagai contohnya. Begitu perkara sebagainya. Jadi maknanya transit kita. Transit inilah yang mana Allah Ta'ala nak menguji sifat-sifat manusia itu, sama ada dia lalai ke, dia beribadah ke, ataupun dia tidak beribadah. Kalau orang tu dia beribadah, sama ada dia ni segera ke, sebagainya, ataupun dia lalai, dia buat, tapi dia lalai, sebagai contohnya, dia lalai. Jadi sebab itulah bekalan yang paling baik bagi seorang Muslim itu adalah taqwa. Allah sebut sebagai contohnya. Dalam kehidupan kita ni, kita perlu bekalan. Banyak kena cari bekalan kita. Contoh dia macam kita lah. Kita nak bermusafir.
Contoh kita nak pergi ke Mekah. Baru ni kita pergi menunaikan haji kan. Sahabat-sahabat kita ramai yang pergi kan. Dah balik. Dah habis dah balik. Habis dah. Settle dah. Ha? Habis kan? Ha. Okey. Tengok tanya dia orang. Berapa belas ribu dia orang habis. Duduk sana 40 hari contohnya. Ada yang 42 hari contohnya kan. Berapa belas ribu dia orang habis. Maknanya apa dia? Bekalan tu. Bekalan yang mana nak menuju ke akhirat, di mana haji ini ada satu perkara yang wajib bagi kita, bagi yang berkemampuan contohnya. Jadi maknanya asal pengorbanan. Jadi sebab itulah kita dikategori sebagai musafir. Sebagai contohnya ya. Kita adalah musafir, mana kalau kita lihat tak masuk akal kalau kita hendak, contohnya kalau kita fikir-fikir tak masuk akal. Kalau kita nak menuju ke alam akhirat, ataupun kita nak pergi musafir, ataupun kita nak pergi bercuti dah kata, ke luar negara contohnya. Kita tak bawa bekalan apa-apa. Boleh tak kita kata insya-Allah? Ni ada juga orang apa ni selalu start dulu pergi tabligh kan. Tak ada duit, insya-Allah. Insya-Allah. Insya-Allah saya tak jadi tuan. Dia kena ada insya-Allah yang ada ya sumber daripada mana begitunya. Ya, tu je. InsyaAllah. Tapi kena usahakan. Bukan boleh kata insyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Tapi tak buat. Pakai intinya. Ya, itu fikir-fikir. Hatta kalau kita nak pergi ke luar negara sekarang ni, nak pergi US ke UK kan, dia kena nak tengok apa? Kita punya advance kita dalam akaun kita berapa. Kita nak minta visa tu tuan-tuan. Nak minta visa tu, dia akan tengok berapa dia punya duit kita dalam bank tu. Sampai macam tu sekali tuan-tuan. Sebab bagi memastikan bahawa bekalan. Samalah juga kita di akhirat besok. Kita tahu bahawa kita nak, contohnya kita kata kita nak duduk di syurga. Kita nak masuk syurga. Tapi apa bekalan kita di syurga? Itu maksudnya. Jadi sebab itulah, segeralah melakukan amalan ketaatan. Dan ini merupakan adalah sifat-sifat orang yang beriman, Allah sebut. Firman Allah Subhanahu Taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 60 hingga 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazina yu'tuna ma atu wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Yang bermaksud dan orang-orang yang memberi apa yang mereka berikan sedangkan hati mereka gemetar. Maknanya hati kita gemetar kerana mereka yakin akan kembali kepada Tuhan mereka. Orang-orang yang memberi apa yang mereka berikan. Maksudnya Allah beri kita apa dia? Kesihatan. Kesihatan yang baik, ada kudrat kita, kehidupan kita sebagai contohnya. Kita sebab itulah kita nak, contoh dia macam kita nak bersedekah lah contoh dia kan. Bagi itunya. Oleh kerana apa kita sedekah tu? Oleh kerana ada perasaan takut. Takut apa dia? Takut. Kita sedekah tu, konsep dia, kita nak dapat pahala kan? Di akhirat. Sebab apa? Sebenarnya kita takut pada Allah. Sebenarnya. Apa-apa. Kita buat kebaikan. Kenapa kita solat? Kita takut kepada Allah. Kenapa kita puasa? Sebab takut kepada Allah. Maksud takut kepada Allah itu, takut kepada azab. Yang mana Allah telah jadikan neraka antaranya. Tu dia. Jadi sebab itu tempat kita tu sama ada syurga ataupun neraka itu bergantung kepada kita lah. Contohnya. Jadi kita lah penentunya. Allah bagi peluang. Allah buka. Ada dua pilihan. Pilihlah nak mana. Nak masuk yang mana, belah kanan ke belah kiri. Contoh kan. Allah bagi semua. Orang kata freedom. Dalam agama pun dia ada freedom. Terpulang lah. Nak Islam ke, nak kafir ke, contoh. Apa-apa juga. Sebab Allah tidak memberatkan kita. Dalam hal urusan ibadah. Itu Allah sebut. Mana kita takut ni sebab apa? Kita yakin. Kita sedekah. Sebab takut kepada Allah. Dan kita yakin bahawasanya bila pada di akhirat besok ada pahala bagi kita yang bersedekah tadi. Nampak tak? Jadi sebab itu apa ni Ustaz pesan sedekah ni jangan tangguh-tangguh tuan-tuan. Tiba-tiba tuan-tuan nampak satu-satu objek, tak kira apa, dalam keadaan apa juga manusia ke, biasanya manusia lah kan, ataupun tengok flyers ke, tengok iklan-iklan ke sebagai contohnya, tengok YouTube ke, tengok iklan, macam-macam begitu. TikTok ke apa, kita terasa nak
bersedekah. Cepat-cepat buat. Jangan tak apalah nanti lepas maghrib kan dia akan lupa. Terutama bab kebaikan. Bab kebaikan ni, syaitan ni dia sentiasa. Pertama sekali tu dia datang adalah hidayah. Hidayah daripada Allah. Kali kedua, dia akan menghilangkan hidayah itu. Maka syaitan itu akan datang menghasut kita. Salah satu daripadanya dia akan bagi kita lupa. Yang mana tadi permulaan tadi daripada hidayah tadi. Jadi sebab itulah bila kita terdetik saja maka cepat-cepat buat. Contohlah kita santai-santai minum sambil cakap-cakap dengan kawan kita, berdiri kita minum kan. Tiba-tiba teringat, Nabi ajar kita minum duduk. Terdetik begitu. Maka cepat-cepat cari kursi duduk. Tak ada kursi duduk di bawah. Mencangkung ke apa. Pokoknya duduk. Tu dia. Ataupun kita relax. Sambil sembang santai. Tangan kiri. Sekali zoom datang. Hidayah. Tangan kiri ni. Cepat-cepat tukar. Tu. Tapi relax lagi sembang. Dah datang sampai dah tu. Hidayah tu sampai dah. Apa maksud dia? Mengingati. Perkara tersebut. Kita teringat ajaran yang dibawa oleh Nabi. Didik kita begitu. Itu cara dia sebagai contohnya. Jangan tangguh. Okay. Kemudian Allah sebut lagi dalam ayat yang sama. Ulaika yusari'una fil khair. Nafi khairati wa hum laha sabiqun. Dan kami tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Tadi pun saya sebut dah. Allah tidak memberati kita. Orang kata memberatkan kita nak buat ini gini tak tahu dia punya tu kan. Simple je. Buat bagian itunya. Kalau kita orang kata contoh subuh kan. Kadang-kadang kita penat sangat kan. Terlajak tidur. Terbangun pukul 7 pagi. Dah habis dah waktu syuruk bagian itunya. Solat je. Solat subuh. Ambil wuduk terus solat. Macam tu nak buat tak? Kan Nabi ajar kita. Terangkatnya satu keperluan kepada seseorang itu bila mana kita dua perkara ya. Tidur dan mati. Habis. Dua benda ya. Tidur. Betul ya. Kita tidur mana? Kita sedar kan. Jadi waktu kita terjaga saja subuh tak kira waktu bila pun. Kadang-kadang kita letih sangat bawa kereta jauh perjalanan kita kan. Begitu ya. Terlena. Bangun terus ambil wuduk. Terus solat. Niat solat biasa. Solat biasa. Tak perlu nak qada-qada tak boleh. Kita solat biasa. Sholli fardhu subhi. Rakaat ini lillahi ta'ala. Tu je solat tu. Ya, begitu contoh dia. Jadi sebab itu Allah tidak memberatkan kita. Ya. Tapi jangan dia buat selalu. Buat selalu tu. Orang kata itu subuh gajah tu. Asyik subuh gajah begitunya. Ni Allah sebut kami tidak memberatkan mereka. Allah sebut kan. Wala tukallifu nafsan illa wus'aha. Waladayna kitabun yantiqu bil haqq wa hum la yuzlamun. Allah sebut lagi, sambung lagi ayat ini, dan di sisi kami ada sebuah kitab, iaitu surat amalan kita yang mengatakan segala-galanya dengan benar. Apa dia? Al-Quran. Sebagai petunjuk kita. Surat maksud dia Al-Quran sebagai petunjuk dia. Kemudian Nabi pula menerangkan, menghuraikan Al-Quran itu bagaimana nak buat ini, nak buat ini, nak buat ini. Berpandukan kepada Al-Quran tadi sebagai petunjuk. Sedangkan mereka, Allah sebut mereka tidak diinaya. Maka Allah tidak menginaya kita. Sebenarnya, kitalah yang menginaya diri kita. Kita yang menginaya diri kita, iaitu kita yang meletakkan kelalaian pada diri kita. Kita yang meletakkan lupa. Ya. Kita yang meletakkan bakhil. Kita yang meletakkan kikir. Ya. Sebagai contohnya. Itu surah Al-Mu'minun ayat 60. Tuan-tuan muslimin sekalian. Jadi kita disarankan untuk menyegerakan ketaatan, kerana dengan menyegerakan ketaatan kita, terutamanya bab-bab keparduan ini, itu adalah ciri-ciri orang yang soleh dan solehah. Jadi nak tahu ciri-ciri orang soleh dan solehah ni, itu saya sebagai contohnya. Ya. Sebab itu orang lelaki ni digalakkan kita ini berjemaah kan.
Kenapa tu tuan? Sebab apa? Bila kita berjemaah ni kan, kita baca Fatihah ya. Tak? Senang je sebenarnya. Tapi kalau kita solat sendirilah contoh dia, surah pun kena baca tak? Contoh lah. Kita pun ni sebut lisan. Ini tak payah. Kita dengar imam baca. Faham tak? Tak masuk itu nak bezakan lah. Dari segi orang kata basic itu tak cakap. Tak perlu nak baca banyak-banyak. Fatihah sebut yang rukun. Selain itu je. Dan ikut je imam. Doa pun imam tu baca. Kita amin. Senang sangat lah. Amin. Perkenankanlah. Nampak tak? Hikmah. Sebenarnya Allah nak bagi kemudahan pada kita. Cuma teruk sikit. Apa dia? Kita kena berjalan sikit lah. Tak? Berjalan. Tetapi berjalan yang ada pahala. Tak? Kita berjalan ke surau, berjalan ke masjid tu. Pahala setiap langkah kita tu. Nak pula kita beruduk daripada rumah. Ini sunnah Beruduk kita daripada rumah, kemudian kita berjalan menuju setiap langkah kita Rasulullah. Setiap langkah kita, pahala yang cukup besar. Setiap langkah kita. Itu dia. Bahkan Allah SWT menggesa umat Islam supaya segera beramal dalam segala-galanya. Semua perkara. Fikir kita nak sambung belajar, jangan tangguh. Tak apalah, tunggu anak aku besar. No. Terutama orang perempuan. Tak apalah. Kalau kita nak sambung belajar, tuan-tuan, daftar dulu. Nak cerita buat anak ni nak letak dekat mana, nak pergi mana, itu kemudian. Ini cara saya. Kalau cara Ustaz, Ustaz nak buat sesuatu perkara, Ustaz akan on dulu. Ini kita, tak apalah. Tunggu anak besar sikit, 2 tahun sikit baru ni. Jadi, kita tangguh. Bila kita tangguh, bila anak 2 tahun pula, ada pula tiba-tiba pula mengandung pula yang lain. Itu. Kan? Bila mengandung pula, dah tunggu beranak lah. Tunggu bersalin lah kata. Bila tunggu bersalin, tunggulah anak besar sikit. Lama-lama, duk takut tu lah ibarat macam. Duk macam tu lah. Jadi tak berubah lah. Sedangkan opportunity ada depan sana tu untuk kita. Kita dah nampak dah. Kita dah nampak tu. Dia punya kelebihan bila kita ada ilmu, bila kita akademik kita upgrade akademik kita. Daripada diploma ke, daripada degree ke, kita naik. Daripada diploma naik degree, daripada degree ke master. Macam tu lah. Untuk sampai ke sekadar kita mampu. Dah ada dah depan tu yang menunggu kita. Tapi oleh kerana kita tangguh, bahawa kita rugi, amat rugi. Itu dia. Dalam semua perkara lah. Maknanya, cepat-cepat. Dan segeralah segala-galanya sebelum terlambat. Sebelum nasi menjadi bubur. Ini orang Melayu sebut lah. Sebelum nasi menjadi bubur. Firman Allah SWT dalam surah Al-Hadid ayat 21 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ar'uduha ka'ar'dis sama'i wal ard. U'iddat lilladzina amanu billahi wa rasulihi. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha' wallahu zul fadlil azim. Sadaqallahul azim. Berlumba-lumbalah. Sabiqu, panjang tu. Sabiqu disebut berlumba-lumbalah kamu ila maghfirah. Mengerjakan amalan yang baik. Tu je. Untuk apa? Rabbikum wa jannah. Maka untuk dapat keampunan. Mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu Taala dan mendapatkan syurga iaitu jannah. Sebagai contohnya yang mana disebut syurga ni bidangnya segala ibarat luasnya macam segala langit dan segala bumi. Maknanya terlalu luas. Terlalu luas. Jangan kita tunggu lama-lama takut-takut dah sampai end dia. Semalam saya tengok-tengok dalam ni kan, ada orang viral kan, di mana kita tak lama lagi tahun 2040 akan berlaku kiamat iklim kan. Sebenarnya sekarang pun dah ada tuan-tuan. Tuan-tuan tengok. Siapa nama doktor tu? Perempuan tu? NGO tu? Dia selalu pergi Palestin ada pergi mana? Apa nama doktor? Zarina ke apa benda? Tengok dia pergi ke kutub utara tu.
Eskimo lah. Sekarang ni air sudah pun mencair. Gunung berapi sudah pun bila air cair, maka gunung berapi tadi akan kurang ya, air dia, ketebalan ais pada gunung berapi tersebut. Bila kurang ketebalan, maka dia akan expose kepada environment luar, kepanasan. Maka menyebabkan dia aktif pula. Ini dia punya konsep dari segi saintifik lah. Begitu dia. Apa-apa pun dia. Contohlah, kita nak angkat periuk lah. Kita gunakan sarung tangan yang dapur tu, yang tebal ataupun yang nipis. Kalau kita guna kertas, panas tak rasa? Kita guna yang ada sponge ni, pakai juga kan? Macam tu lah. Jadi di kutub utara tu ada gunung juga. Tapi dia tidak aktif oleh kerana lapisan ais tebal. Hari ini lapisan ais sudah pun mula menipis. Dah lama dah mula menipis. Namun sejak akhir-akhir ini dia amat drastik. Dan banyak dah cair dan banyak dah sudah pun jadi lautan. Sedangkan dulu kita boleh bersalji atas tu, menyusul di situ kan, jalan tak ada air batu, kita beli atas air batu, jalan atas air batu, tengok orang Eskimo kan. Betul. Sekarang dah jadi lautan. Maka doktor ni mengembara, dia nak ibu secara solo, mengembara secara solo tu kan. Jadi dia bagi tahu sebagai contohnya dalam konteks saintifik, dan benda ni diakui oleh semua saintis seluruh dunia. Bukan kita je, bukan nak menakut-nakut kita. Maksudnya dunia kita ini sudah pun tua. Dia. Tuan-tuan tengok hari ni kan, bila mana cair daripada kutub utara tu, air tu mengalir ke mana Ustaznya? Maka bertambahlah kuantiti air laut. Bila bertambah tuan-tuan, dia akan menolak tu yang banjir sekarang ni. Kat mana banjir, kat sini banjir, kat sana banjir tu tak macam dulu kan. Itu dia. Dan berlakunya hujan tak kira masa, tak kira ketika, ya. Hujan sana, hujan sini. Dah tak ada musim terkujuh dah. Apa sebab? Okey, konsep dia ni. Bila ada air, matahari akan menyedut air yang nampak air. Dulu salji kan, ni air. Dia menyedut naik ke awan, dikumpulkan di awan. Awan itu dia tak dapat menampung. Bila tak dapat menampung, dia akan pecah. Jadilah hujan. Nampak tak? Konsep dia begitu. Jadi maknanya bila pecah banyak hujan. Sebab ada air. Konsep dia tadi air je. Sebab hilangnya salji tadi. Sebab Allah mentakdirkan oleh kerana tangan-tangan manusia yang buat. Begitu. Jadi sebab itu salah satu daripadanya kita disarankan oleh jagalah environment kita dengan berbantu, iaitu di rumah-rumah kita ni cubalah banyak aktiviti tanam dalam polybag ke, sayur-sayuran ke, cili, serai ke, daun pandan, yang basic yang kita makan lah. Daun kari ke, ya, tanam dalam polybag. Beli polybag tu 6x6 tu. Besar. 6x6 besar. Tanam depan rumah, keliling rumah. Ini membantu di mana bila mana ada kehijauan, membantu oksigen dan membantu environment kita, iaitu suasana ataupun keadaan mengurangkan kepanasan ozon kita sebagai contoh. Ya, itu. Jadi balik pada tadi, di mananya Allah beri kita ini iaitu syurga yang bidangnya, maknanya luasnya maksud dia, seluas segala langit dan juga segala bumi, yang disediakan bagi orang-orang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu dia. Syurga ini diberi kepada orang beriman kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Ya. Yang demikian ialah atas sebab apa? Oleh kerana kelimpahan rahmat, kelimpahan kurnia. Dia sebut limpah kurnia. Apa dia? Satu balasan bagi mereka-mereka yang melakukan ibadah tadi dah. Ustaz sebut dah. Maka diberi kurnia. Apa tahu disebut award. Orang putih pergi award. Ada kurnia dia. Allah bagi ganjaran, dengan kata lain, ganjaran. Pahala lah. Untuk kita, bukan untuk orang lain. Diberikannya, kata Allah lagi, kepada sesiapa yang dikehendaki. Bukan semua. Bukan semua orang. Dia beri kepada mereka yang Allah nak beri. Apa dia? Mereka yang menjadi kekasih Allah. Mereka yang menjadi kekasih Rasul. Contoh dia. Maknanya apa dia? Orang yang tadilah dia buat ibadah tadi. Sebagai itunya. Dia pergi sering kali ada jadi masjid roh. Sebagai itunya. Itu. Jadi maknanya inilah kata Allah. Allah sememangnya mempunyai limpah kurnia yang besar. Allah bagi kurniaan kepada kita. Ini anugerah dan melimpah ruah.
yang cukup besar. Jadi maka dengan sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggesa umat Islam segeralah beramal dan beribadah dan tidak perlu menunggu masa tua ataupun tidak tunggu masa pencen. Tunggulah. Tak pencen lagi. Pencen besok ada peluang punya. Hari ni aku sibuk lah. Pagi sampai pukul 5 sibuk tu pergi kerja, balik kerja, hantar anak, hantar ayah, hantar semua. Ayah ni hantar bini semua. Tak ada Tunggu dulu lah. Muda lagi. Aku sihat lagi. Tunggu besok aku tak ada apa nak buat lah. Habis lah. Pencen ada lah. Maka dia pencen lah. Sambil tu aku pergi lah. Belum pasti. Semalam siang hari ustaz pergi ke dipanggil di hospital KPJ Ampang Puteri. Ya. Dua orang anak datang jemput ustaz dekat bawah tu dekat parking tu. Dekat itunya. Saya tanya ayah dia duduk ICU koma dah lebih pada seminggu dah. Rupa-rupanya dia di Timbalan Nazir dekat UK Perdana tu, Masjid UK Perdana. Raya Haji kemarin ustaz bantu untuk korban. Begitunya dia kena ustaz. Begitunya. Jadi saya tanya ayah umur berapa? 57. Oh, tua setahun je pada ustaz. Sekarang ni koma, tak sedar dia. Tak sedar. Begitunya. Ya. Jadi dia orang tanya macam mana ni kata. Dah duduk 14 hari dah. Kos dah melebihi 40,000 dah. Sebab apa insurans cover hanya 40,000. Jadi mereka pun rujuk untuk nak transfer ayahnya ke HKL. Jadi bila mana dia bincang-bincang pakar sana, dia kata kalau datang ke HKL ni, kami akan cabut oksigen dia. Itu je. Faham tak? Bila cabut oksigen apa jadi? Habislah tu lah. Tu dia. Sebab apa? Dia tak mampu nak support. Dia macam tu kan. Jadi sebab tu sebenarnya kalau tak ada duit ni tak boleh masuk hospital lah. Ibarat macam tu lah. Kemudian hospital pun tengok hospital mana. Kalau kita ni sakit-sakit ni, kalau kita pergi hospital yang kerajaan ni, maka dia tak ada teknologi ataupun dia tak ada ni kekurangan di situ. Dia tak mampu nak menampung. Berbeza dengan hospital swasta ni. Dia orang bayar ni. Sebab tu kalau tengok dari segi peralatan, ustaz ni pergi merata-rata dah hospital-hospital ni. Ya. Kalau pergi hospital swasta ni, dia punya wire tu, kabel dekat dada-dada semua macam-macam kat telinga lah. Jari lah. Banyak kabel-kabel dengan peralatan canggih-canggih yang membantu. Bukanlah saya nak sebut dah mati tu ni mana ikhtiar lah. Tapi kalau pergi kerajaan simple je dia punya tu. Hari tu ada satu kes lama dah, cerita lama. Saya pergi ziarah orang kampung saya dekat hospital Taiping. Hanya satu je dia tebuk sini je. Tak mampu mendapat dia tebuk. Satu tu je. Tak ada lah meter-meter macam dekat KPG. Balik je orang dah meninggal. Macam tu lah sifat dia. Jadi sebab tu saya nak beritahu di sini ialah kita jangan tunggu masa. Tengok kawan kita tadi dah. Asal kita bersembang, bercakap, makan sama-sama dia masa raya korban kemarin. Hari ni dia terlantar, tak boleh nak buat apa-apa dah. Terputus sudah amal kebajikan dia dah. Belum pasti lagi bila masa dia. Jadi anak dia dua orang tanya Ustaz macam mana Ustaz kan? Dalam kes ni macam mana nak buat? Adakah kita nak, sebab apa kami dah tak mampu lah ni. Sebab apa makin hari makin meningkat, KPG tuan-tuan faham lah. Pesan bagi tuan-tuan lah. Kalau ada duit, tuan-tuan bekerja, makan gaji ni, ambil lah insurans medical ya. Untuk medical, dia ada dua tu. Satu life, satu medical ya. Life ni untuk kemalangan-kemalangan. Macam sok-sok semua tu lah. Ada kemalangan, maka dia cover. Kematian berapa-apa kan. Mana ada waris kita tu ada jugalah duit orang kata kan. Yang satu lagi ialah untuk medical. Medical ni kalau kita duduk di hospital sakit-sakit kronik ni, okey, dia akan cover. Bergantung kepada nilai yang kita ambil tu. Macam tu sebagai itunya. Kalau ustaz, umur ustaz sekarang 50 lebih 56, ustaz punya insurans 400 lebih kena bayar. Kena bayar tiap-tiap bulan. Sebab apa? Umur dah tua. Kena bayar tinggi. Macam tuan-tuan muda-muda ni tuan-tuan, murah lagi. Murah lagi. Jadi kena ambil sekarang. Tak rugi tuan-tuan. Kita tak tahu malang tak berbau. Itu maksud dia. Supaya kita, bila kita sakit ni tuan-tuan, kita akan rasa satu benda yang susah sangat.
Maka di situlah akan kita rasa akan, orang kata, kita perlukan prihatin daripada semua aspek. Dari sudut teknologi, dari sudut human relation, human being, ataupun apa namanya, terutama lagi, iaitu ahli-ahli keluarga. Tak sakit tak apa. Ya, tu kadang-kadang. Ada satu kes saya bertugas di masa tu, apa ni, baru ni, bulan sudah. Saya bertugas di Hospital Sungai Buloh, di Spiritual Care Center. Lepas pada kaunseling ke apa ke, saya akan ziarah satu-satu orang, ya. Saya bertanya, saya tengok laporan tu doktor bagi kat saya, Ustaz, ni dia punya laporan ni. Semalam dia tak tenang Ustaz, dia meracau-racau dia. Jadi saya pun pergilah. Saya cerita, Assalamualaikum bang, orang Sabah, duduk kat sini kerja. Semalam tengok abang punya report ni, semalam abang tak boleh tidur, meracau-racau tidur. Sebab apa bang? Dia kata, macam ni Ustaz, sebenarnya, yalah, kita biasanya di rumah tu dengan isteri. Saya beritahu ada isteri. Isterilah yang buat air kat kita. Isterilah yang bagi makan kepada kita. Ni kita duduk seorang-seorang Ustaz. Tidur seorang-seorang, tengok atas, tengok kiri, tengok kanan. Ya. Saya kata, kan ada anak tu. Anak lelaki dia tunggu. Tak sama Ustaz dengan isteri. Tak sama dengan suami kalau perempuan. Jadi saya bagi tahu, ya. Jadi kita janganlah sia-siakan isteri kita, jangan sia-siakan suami kita. Di saat kita berada di atas kaki di hospital, baru kita tahu, kita akan rasa, dia akan datang perasaan kehilangan. Sebab tu kebanyakan mereka-mereka yang berada di hospital, terutamalah orang yang berumur, mereka akan meracau-racau. Gangguan mental ataupun spiritual. Tu je. Terutama bagi mereka-mereka yang tidak ada kuat ibadah dalam ibadah sebagainya. Dia akan rasa macam-macam lah. Rasa nak mati lah, rasa ini lah. Tengok pula sebelah pula katil ni, dia ni baru lepas meninggal. Tutup pula dengan tu. Dia bungkus lepas tu tutup dengan apa tu, kotak tu kan. Still tu. Lepas tu, nak ambil tu, tunggu masa lagi. Tengok ni, aku nanti macam tu lah. Bila lagi sampai masa aku, apa tak? Datang emosi macam tu tuan-tuan. Tu sebab tu kena ada kekuatan yang kita bina tuan-tuan. Daripada awal lagi. Daripada sekarang lah. Dari usia tuan-tuan. Jangan tunggu tuan-tuan. Jangan tunggu. Itu pengalaman Ustaz kalau di hospital banyak begitunya. Ya? Macam tu. Jadi sebab itu, jangan tunggu, jangan lengah. Ustaz sarankan, macam mana pun cuba ikhtiar, kekalkan di situ. Sebab Ustaz tengok dia punya bacaan ya, di komputer tu, sistem tu, dia ada kekuatan. Bila Ustaz pegang dia, Ustaz doa, pegang kepala, pegang dada dia, dia muda lagi. Bayi Ustaz kan lebih kurang, terus tahun je pun. Ada kekuatan dia. Jantung dia aktif lagi, maka belum lagi tanda-tanda yang dia kena stroke. Tiba-tiba dia collapse, berlaku pembecahan pembuluh darah dia. Dan dioperate 2 tempat, buang darah beku. Tiba-tiba je tu. Tu je. Jadi sebab tu Ustaz kita tahulah, jaga makan kita ni. Jaga makan. Perlu ada amalan-amalan. Ya. Okey, share sikit. Pagi-pagi ambil segelas air panas. Bubuh 3 ketul garam. Garam sebesar kelingking. Sebesar kelingking jangan banyak. Ya. Lagi air panas garam. Kalau garam Himalaya ataupun garam bukit tu bagus lagi. Garam biasa pun tak apa, seketul garam kasar. 3 ketul ya. Air panas. Kemudian dah agak suam sikit, kita minum. Bangun-bangun tidur tu buat minum. Function dia akan detox. Dia akan mencuci, dia akan membantu proses pencernaan, proses radiasi. Sebab tu tuan-tuan bila kita sakit perut, apa doktor bagi? Air garam kan? Radiation. Dia panggil salt kan? Itu kunci je. Lagi satu, kulit kita cantik, kita jarang kita nak dapat penyakit kulit. Okay. Dia mencuci, dia detox. Itu dia banyak dia punya manfaat. Ini Nabi amalkan benda ni. Itu satu. Yang kedua, lepas tu yang saya ajar biasa, lemon dengan madu. Air lemon dengan madu sama juga segelas ya. Ambil lemon 2 hirisan, air panas, rendam dengan kulit-kulit sekali. Rendam. Kemudian dah suam, masuk madu 2 sudu besar. Sudu plastik baru minum. InsyaAllah tuan-tuan.
Kita dapat buang air besar dengan selesa saja tuan-tuan. Tuan-tuan semua penyakit tak ada. Fizikal kita. InsyaAllah. Fizikal kita cantik. Pernafasan kita cantik. Jantung cantik. Kolesterol. Kalau ada pun kolesterol kan ada dalam badan. Tapi tak adalah tinggi. Kalau boleh madu biasa. Madu kelulut ni masam. Masam sikit lah. Baik tu je. Ya. Lagipun mahal juga madu kelulut tu. Satu botol tu mahal. Jadi itu dua benda tu amal rutin. Malam makanlah habatus sauda ke 2 butir ke kalau ya. Campur dua-dua dengan air garam tu. Tak kena. Tak kena. Kita nak mula-mula air garam tu supaya dia bersih dulu. Walaupun tuan-tuan dah pergi buang air besar tu, subuh-subuh saya buang air besar, tapi bila minum yang tu, dia akan mencuci lagi, dia akan buang kali kedua lagi. Maka dia akan rasa, tapi dengan syarat lah. Dia air panas. Agak-agak kita boleh minum. Air garam tu, dia panas. Kalau air sejuk, dia tak jadi. Terasa macam bersih usus kita ni. Rongga kita bersih, sebagainya, usus kita bersih. Orang macam lapang. Ya, memang dah perut kosong, kita bangun tidur. Mana nak makan lagi? Tak. Dah makan dulu tak jadi ubat. Madu pun macam tu Ustaz pula. Ya, dua benda ni amal lah. Ustaz sebut ni sebab Ustaz buat. Memang rasa lapang, dada, relax, perjalanan blood circulation cantik, melancarkan penyedar darah dia tu. Yang air garam. Ya. Itu dia bagi segi amalan kita sebagai contohnya. Ya. Jadi insya-Allah lah kita akan sambung lagi insya-Allah. Tapi jangan tak amal. Jangan dengar tak amal. Tak amal, tuan-tuan pandai-pandai tuan-tuan lah. Ustaz bagi tahu ni untuk masing-masing. Kita buat dapat manfaat, tak buat tak dapat manfaat. Sama tadilah. Kita segera ada pahala, tak segera tak ada pahala. Macam itulah. A'udzubillahi samii'al 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shrah bil Qur'an 'azim sudurana ويسر بأمورنا وعزم بأجورنا وحسن بأخلاقنا ووصب رزقنا والنور بقلوبنا وقبولنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.